Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah rahmat pada pagi yang mulia ini. Kita diberikan kesempatan untuk kita bangun semula daripada dimatikan sekejap oleh Allah, untuk kita menyambung hayat kehidupan kita, untuk kita meneruskan saki-baki kehidupan yang masih ada. Di samping kita sibuk berfikir mencari bekalan dunia, jangan kita lupa pada hakikat kehidupan itu, bahawasanya kita akan mati. Dan kematian itu ianya akan datang pada bila-bila masa, walau berada di mana sahaja kita. Dan sebagai persediaan sebelum daripada menempuh alam kematian, kita perlu mencari perkara-perkara yang Allah Ta'ala redakan untuk kehidupan kita. Kita perlu merenungi, bermuhasabah diri tentang perkara-perkara yang boleh mendatangkan keredaan untuk kita pada hari kiamat. Dengan itu, sebagaimana biasa, kami di Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam menganjurkan program bacaan maksurat dan tazkirah mingguan untuk kita sama-sama melazimi satu sunnah, iaitu kalau dilihat pada bacaan zikir pagi ini, di sana terdapat lafaz-lafaz zikir yang warid daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita bincang keafdalan beramal dengan zikir ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada solat subuh, baginda tidak akan berganjak dari tempat solatnya kecuali setelah baginda menyelesaikan beberapa perkara, antaranya zikir pagi dan petang, antara zikir pagi dan solat sunnah, dan antaranya disebut dalam riwayat iaitu solat Isra. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, zikir pagi ini kita perlu menjadikan ianya satu kekuatan jiwa untuk kita. Jangan pernah hanya mengikut program mingguan. Sebaiknya kita cuba untuk hafal yang pendek-pendek. Walaupun tak kala kita sibuk, kita boleh sentiasa melafazkan zikir itu apabila kita ingat. Dan jadikan ianya sebagai satu amalan harian untuk kita mencapai dan mengejar keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin hadirat sekitar Majlis Perbandaran Kota Baru dan seluruh warga Bandar Kota Baru, sama-samalah kita mulakan bacaan maksurat ini demi mencapai keredaan Allah. Bukan sekadar dunia, akan tetapi akhirat yang lebih utama. InsyaAllah kita perbaiki diri kita setiap hari untuk menjadi insan yang baik untuk Allah dan Rasul, selain daripada cuba menjadi pemimpin ketua keluarga yang baik. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'matak wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakash syukr. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant
أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلينا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah kita membaca maksurat yang ringkas pada pagi ini. Dan diharapkan di antara kita ambillah berat dan lazimilah zikir ini setiap hari. Kerana insya-Allah dengan kita menekuni sunnah Nabi, melakukan amalan yang diajarkan, yang ditonton oleh Nabi, maka kehidupan kita pasti akan bertambah baik. Ya, akan bertambah diredai oleh Allah. Dan kehidupan kita akan dilihat diberkati dengan ketenangan yang Allah Ta'ala berikan. Baik, hadirin yang dirahmati, pada minggu yang lalu saya telah berbicara berkenaan dengan adab sebelum makan. Maka adab sebelum makan itu banyak yang diajarkan oleh Nabi supaya kita makan dalam keadaan makanan yang baik dan beretika, supaya kita dilihat mempunyai beza daripada orang kafir. Hadirin yang dirahmati, pada pagi ini kita akan baca sedikit selepas daripada adab sebelum makan. Kita masuk ke pula kepada tajuk adab ketika makan. Apa yang ditulis oleh pengarang buku Bimbingan Mukmin ini? Membaca basmalah pada awalnya dan membaca alhamdulillah pada akhirnya. Kul bil bismillah. Nabi memerintahkan kita apabila kita nak makan, kita diperintahkan untuk makan dengan memulai membaca bismillah. Bila kita berbincang berkenaan dengan bismillah ataupun basmalah ini, perbincangan di antara para ulama yang mengeluarkan nasihat. Di antara tanda untuk kita mencapai keredaan Allah pada setiap aktiviti yang kita lakukan setiap hari
mulakan dengan bismillah. Walaupun memakai pakaian untuk pergi bekerja, walaupun memakai selipar untuk keluar daripada rumah, maka setiap kerja sekiranya kita hendak kita ini diawasi dengan selamat oleh Allah, jika kita ingin menjadikan kehidupan kita ini berdiri di atas agama yang benar, agama yang lembut, agama yang dipandu oleh taufik dan hidayah, mulakanlah kehidupan kita dengan bismillah. Setiap aktiviti yang kita buat dengan bismillah. Dan pada pagi ini, jika berbicara tentang makan, memasukkan sesuatu ke dalam badan, itu lebih besar erti bismillah padanya. Diucapkan dengan suara yang agak keras untuk mengingatkan yang lain. Kita diminta supaya membaca bismillah itu dengan sedikit mengangkat suara. Maknanya kalau kita duduk dengan anak-anak, bismillah. Kalau kita duduk dengan rakan-rakan, bismillah. Kalau kita duduk dengan masyarakat, dalam segala aktiviti kita, bismillah. Mulakan dengan bismillah. Maka orang akan melihat kita, meletakkan kebergantungan kita pada Allah. Memuliakan satu-satu perbuatan itu dengan nama Allah. Maka itu tidaklah menjadi satu keremehan. Kerana kadang-kadang ada manusia yang merasakan membaca bismillah itu remeh. Tidak membesarkan kalimah ini. Allahu Rabbi. Dalam buku kita, apabila kita nak makan, kita disunahkan untuk baca bismillah. Bagaimana pula dengan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Itu yang kita ajarkan kepada anak-anak. Di sekolah-sekolah cikgu mengajarkan doa makan ini. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Walaupun yang tepat dengan bismillah cukup sekadar itu. Kerana pada lafaz tersebut, kerana pada doa tersebut ada perbincangan di sisi para ulama. Ulama hadis, ulama mu'tabar. Maka kalau dilihat di sini, manakah yang lebih aula? Bismillah ataupun Allahumma barik lana? Sudah tentu bismillah, kerana ianya mempunyai riwayat yang sahih. Pada doa Allahumma barik lana itu, jika kita sudah biasa mengamalkan, teruskan mengamalkannya. Semoga Allah Ta'ala memberi kita kekuatan dengan doa tersebut. Akan tetapi di sisi pandang para sarjana Islam, di sana terdapat perbincangan berkenaan dengan doa tersebut. Tapi tidak mengapa. Semoga dengan apa yang kita amalkan itu mendapat keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan dengan tangan kanan. Makanan diperkecil dan dikunyah sampai halus. Allahu Rabbi. Makan dengan tangan kanan itu merupakan satu arhan, juga satu sunnah yang besar. Memulakan perkara yang baik dengan sebelah kanan itu merupakan perkara yang besar. Sebab itu dalam bab makan, jangan pernah sesekali menggunakan tangan kiri. Kerana apa? Dalam melakukan perkara-perkara yang baik, jangan pernah menggunakan tangan sebelah kiri. Kerana apa? Tak kala kita menggunakan tangan, menggunakan anggota sebelah kanan, menggunakan anggota sebelah kiri untuk memulakan tugas-tugas yang mulia, perbuatan-perbuatan yang mulia, sunnah siapa yang kita selisih? Maka pada masa itu, walaupun di sisi mata kita
Kita melihat betapa ringan dan remeh perkara tersebut. Akan tetapi pada ketika itu juga kita telah menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hadirin yang dirahmati, kadang-kadang saya tengok pada apabila dia nak makan dengan dia orang yang kidal, yang diberi anugerah kurnia, boleh menulis buat kerja dengan tangan kiri. Kalau dia makan nasi dengan tangan, kalau dia makan nasi dengan tangan, dia akan guna tangan kanan. Tangan kiri dia tak guna. Akan tetapi, apabila menggunakan sudu dan garfu, mereka yang kidal akan menggunakan tangan kiri untuk memasukkan makanan ke dalam mulut. Baik, antara contoh yang kita tengok, kita makan western food. Kita makan lamb chop, kita makan chicken chop. Pisau yang dia bagi akan duduk sebelah kanan. Garfu yang kita guna untuk suap masuk makanan dalam mulut akan duduk sebelah kiri. Maka berhati-hati hadirin yang dirahmati. Kerana kita selisihi bukan sunnah ulama. Bukan sunnah kiai. Bukan ajaran ulama, bukan ajaran kiai, bukan ajaran tok guru, tetapi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini bagi mereka yang kidal ataupun siapa-siapa sahaja yang biasa menyuapkan air minum dengan tangan kiri, berhati-hatilah tuan-tuan. Walaupun kita nampak benda itu benda remeh, benda kecil, benda yang tak nampak diperkirakan, di sini tidak nampak, tapi bila kamu berada di hadapan Nabi nanti, kamu akan nampak betapa benda itu benda besar. Sebab itu para sahabat Nabi cukup melarang keras orang yang memulakan kerja yang sepatutnya dilakukan dengan sebelah kanan, akan tetapi menggunakan tangan kiri. Kerana apa? Kerana ini ajaran Nabi. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi. Sebab itu Tok Guru almarhum Tok Guru, dia sebut dalam kuliah dia kata kalau kita nak ajar anak kita agama, ajar dari basic, cara makan, cara pakai pakaian, cara keluar rumah, cara masuk tandas. Makan dengan tangan kanan, masuk tandas dengan kaki kiri, keluar rumah dengan kaki kanan. Kerana apa? Kerana ini merupakan ajaran Nabi. Apabila anak tanya kenapa, ini merupakan ajaran Nabi, bukan ajaran manusia, bukan ajaran benda lain. Kita kena memperkenalkan sunnah-sunnah kecil ini daripada anak-anak itu kecil lagi. Hadirin yang dirahmati, makanan diperkecil maknanya dikunyah sehingga hancur. Sebelum makanan yang di mulut ditelan, jangan mengambil yang lain. Sebab hal itu makan dengan cepat. Maknanya jangan kita mengambil makanan yang lain kecuali kita telah menelan makanan yang telah kita makan. Tidak mencela makanan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Apabila beliau menyenangi makanan, beliau makan, dan apabila beliau tidak menyukainya, maka beliau meninggalkannya. Sebagaimana hadis, apabila sahabat menghidamkan dab ataupun biawak pasir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah ini haram, tidak dibenarkan makan?" Nabi sebut, ianya dibenarkan tetapi aku tidak suka. Maka Nabi tinggalkan tanpa mengomen ataupun mencela makanan.
Kita kalau pergi kedai makan, ataupun bini kita masuk di rumah, kita mudah untuk mencela makan ni tak sedap. Ada sampai tahap yang menyupuh. Supuh seranoh kedai. Cah maha. Makan ni tak sedap. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati, berhati-hati. Bukan salah untuk mengkomen kerana kita ada hak, kerana kita bayar. Akan tetapi komenlah dengan cara yang berakhlak. Komenlah dengan cara yang ada supaya makanan itu tidak terasa. Supaya tuan kedai itu tidak terasa. Hak kita apabila kita bayar pada makanan tersebut, kita ada hak untuk komen. Tetapi pastikan kita komen dengan berakhlak. Kita komen dengan budi pekerti yang baik. Yang seterusnya, tidak menyapu tangan dengan roti, tidak meniup makanan yang panas. Akan tetapi harus bersabar sampai mudah dimakan. Nabi juga melarang kita untuk meniup makanan. Sebab tu kalau makan benda panas, sabarlah tuan-tuan. Tak usahlah duk siup. Dalam kajian sains sendiri pun menunjukkan kalau makanan itu disiup, ada efek-efek yang diberikan pada tubuh badan. Tidak mengumpulkan kurma dan bijinya pada satu tempat, dan tidak mengumpulkan bijinya pada telapak tangan, akan tetapi biji kurma diletakkan pada belakang tapak tangan dari mulut. Kemudian membuangnya. Begitu pula dengan setiap yang memiliki biji. Tidak memperbanyak minum ketika makan kecuali apabila tersedak atau benar-benar haus. Cerita berkenaan dengan biji kurma yang disebut tadi mungkin ada kaitan dengan kehidupan Arab pada satu ketika dahulu. Akan tetapi yang besar di sini disebut tidak berbanyak minum ketika makan kecuali tersedak atau benar-benar haus. Kita ni makan tangan kanan dengan nasi, tangan kiri dengan air. Suak semuluk, minum air. Suak semuluk, minum air. Allahu Rabbi. Mengenai adab minum pula. Mengambil gelas atau cawan dengan tangan kanan. Ketika mahu minum, baca bismillah. Tidak minum dengan sekali teguk. Tidak minum dengan keadaan berdiri dan berbaring. Ni sekali minum guguk, sekali teguk segelah. Kok 2 liter tu habis sejak. Tak. Allahu Rabbi. Tak ada akhlak. Kajian sains sendiri pun ada menyebut minum dalam keadaan yang banyak boleh menyebabkan sistem organ kita ni menjadi masalah. Maka tak boleh minum dengan berdiri dan berbaring. Lihat gelas sebelum minum. Jangan bersendawa dan bernafas pada gelas. Akan tetapi buang dari mulut. Masa kita minum, kita tak boleh nak menyawa dalam gelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum susu dan Abu Bakar berada di sebelah kiri beliau dan seorang badui berada di sebelah kanan beliau. Lalu Arab badui itu mengambil untuk minum susu tersebut dan beliau berkata, yang sebelah kanan, kemudian yang sebelah kanan. Kemudian Arab badui itu minum dengan 3 kali nafas dengan mengucapkan bismillah pada awalnya dan alhamdulillah pada akhirnya. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apa yang dapat kita simpulkan di sini? Pada amalan ataupun perbuatan makan itu ada sunnah Nabi yang kita perlu terapkan. Maka ajarlah diri dan anak-anak dan keluarga. Berpesan-pesanlah kepada kawan-kawan. Mungkin ada mereka yang tidak ambil cakna sebagaimana yang hamba sebut. Minum air dengan tangan kiri, makan western food, suak dengan tangan kiri, makan nasi, suak dengan tangan kiri. Ianya berlaku apabila kita guna sudu. Sebab tak ada orang yang makan dengan tangan kiri apabila dia makan dengan tangan kanan. Tapi apabila dia makan dengan sudu, dia akan jadi suak dengan tangan kiri. Maka orang yang kidar, kena perhatilah benda tu. Jangan. Kerana benda itu
Benda yang diajar Nabi. Amalan ini, amalan yang ditinggalkan oleh Nabi, nak membezakan kita antara kita orang Islam dengan kafir. Apabila kita minum tangan kiri, suak dengan tangan kiri, di mana beza antara kita dengan kafir? Allahu Rabbi, kita kena tahu di mana kita berdiri hari ini. Ajaran mana yang kita nak turu, ikutan mana yang kita nak cari, kecuali ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka cukup untuk pagi ini. Diharapkan apa yang berkongsi pada pagi ini mampu menjadi ingatan dan pengajaran bersama untuk kita. Dan insya-Allah pada minggu hadapan kita sambung bab yang keseterusnya, iaitu sunnah setelah makan. Insya-Allah akan disampaikan oleh sahabat saya Ustaz Wan Muhammad Syarafi, insya-Allah. Jadi apa yang baik daripada Allah, terbaik daripada diri hamba, mohon maaf kalau ada yang terasa hati, mohon maaf kalau ada yang terkasar bahasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.